Ayuh, insya-Allah kita sambung lagi dalam bahagian kedua mengenai fenomena iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita baca Quran malam tu, pahalanya gandaan ialah seolah-olah 83 tahun 4 bulan Allah nak bagi. Kalau kita bersolat malam tu tepat dengan malam Lailatul Qadar, kita mendapat seolah-olah beribadat solat itu 83 tahun 4 bulan. Siapa tak nak? Siapa tak nak, babe? Sebab itu kita kena alert, kena ada self awareness mengenai kehadiran momen yang hanya je wujud dalam bulan Ramadan, iaitu Lailatul Qadar ini. Baik, sebab kita tak akan sampai umur itu, sebab kita tak akan sampai umur sebegitu panjang. Baik, kita nak sembang-sembang lagi mengenai ramai orang kata Lailatul Qadar itu jatuh pada salah satu 10 malam terakhir. 10 malam terakhir pun masih banyak. Yalah, ada 10 malam terakhir kan, tiap-tiap malam. Cubalah ustaz agak-agak, bila agaknya Lailatul Qadar dalam 10 malam terakhir itu? Baik, kita nak sembang-sembang ni. Dia kata apa? Ada ulama yang menyatakan Lailatul Qadar ini jatuh pada malam 27 Ramadan. Mengapa pula malam 27 Ramadan? Kerana ini sembang-sembang lah ya, supaya sebenarnya Nabi sendiri pun tak pernah bagi tahu yang tepat. Jadi apatah lagi ulama-ulama, kalau Nabi sendiri tak declare, jadi ulama-ulama ni hanya membaca melalui firasat mereka, mengikut ilham mereka ya. Jadi kita tengok antaranya ada satu lagi yang menyatakan, contoh ulama-ulama menyatakan mengapa malam 27 dikatakan kuat jatuhnya, iaitu malam Lailatul Qadar. Kerana kalau kita tengok kalimah Lailatul Qadar, ada lam, ada ya, ada lam, ada ta al-marbutah, ada alif, ada lam, ada qaf, ada dal, ada ra. Maknanya di situ ada berapa huruf? Ada 9 huruf. 9 huruf ini, kalimah ini disebut dengan surah Al-Qadr, iaitu Lailatul Qadr. Kalimah Lailatul Qadar tu ada 9 huruf hijaiyah Arab. Jadi kalau kita tengok kalimah ini pula disebut di dalam Al-Qadr sebanyak 3 kali. Dalam surah Al-Qadr yang kita bacakan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau kita tengok dalam surah Al-Qadr itu ada 3 kali berulang kali disebut, iaitu Lailatul Qadr. Jadi ulama-ulama mengambil 9 huruf hijaiyah daripada perkataan Lailatul Qadr, kemudian dikalikan dengan 3 kali yang diulang kali dalam surah tersebut, 9 kali 3 maka jadilah 27. Jadi itu antaranya dalam numerologi orang panggil dalam huruf, dalam nombor-nombor ni, kalau dicongakkan begitu, itu yang dapat 27. Wallahu taala alam. Apapun sebenarnya kita tak tahu yang muktamad ni macam mana. Kalau ikut kalkulator macam mana pun sebenarnya tak sama dengan kalkulator Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang akan bagi rahmat pada siapa yang dikehendaki kan ya. Saya teringat juga bagaimana Abu Hurairah pernah menyatakan, barang siapa yang bangun malam, tiap-tiap malam dia beramal tiap-tiap malam dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insya-Allah pastinya dia bakal, memang dia akan dapat Lailatul Qadar. Yalah, dah tiap-tiap malam dia istiqamah, tu penting. Jadi amalan walaupun tak banyak tapi istiqamah, Allah, moga Allah anugerahkan kita sebegitu ya, insya-Allah. Allahu akbar. Baik, yang seterusnya, kalau kita nak tengok mengapa pula disembunyikan Allah, kan senang je bagi tahu je. Banyak benda kadang-kadang Allah sembunyikan. Sebab ini adalah penilaian neraca keimanan masing-masing. Allah nak melihat keimanan kita, bagaimana kita struggle sungguh-sungguh. Sebab itu kalau senang letak-letak situ, malam tu je lah orang berimpun lah orang malam tu, lepas tu lebuh kata orang Perak kan. Udah ke mana orang? Udah tak ada Lailatul Qadar, buat apa? Nunggu lagi jawab katanya. Jadi sebab itu pentingnya kita melihat hikmah mengapa tidak disebut mengenai tarikh yang spesifik, yang tepat mengenai malam Lailatul Qadar itu turun. Dan sebenarnya bukan malam Lailatul Qadar saja yang Allah sembunyikan. Ada perkara-perkara lain, sebagaimana kita melihat kedatangan kiamat besar. Kiamat besar ini juga Allah sembunyikan agar manusia sentiasa takut dan sentiasa dalam keadaan bersedia. Begitu juga kiamat kecil. Kiamat kecil iaitu
adalah al-mauta, kematian. Kita sendiri tak tahu bila kita akan mati. Yang penting kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi hari kematian dia. Setiap yang ada roh dalam jasad tu akan mati. Begitu juga ajal maut, ia tidak diketahui tarikhnya, supaya kita semua dalam keadaan bersedia. Kemudian kita melihat Allah juga menyembunyikan, iaitu pelantikan wali Allah daripada kalangan orang-orang mukmin. Disembunyikan siapa wali-wali ni, supaya bukan apa, supaya kita sentiasa berbaik sangka dengan semua orang yang ada di sekeliling kita. Sebab begitu penting, sebab itu Allah rahsiakan. Kalau tak, orang akan attack tu je, ataupun orang akan, sebab bila kita tak tahu, kita bersangka baik dengan semua orang. Semua orang baik dengan Allah, semua orang baik dengan Rasulullah, semua orang baik dengan agama Allah, semua orang baik dengan kekasih-kekasih Allah, semua orang baik dengan orang yang cinta kepada Allah, Rasul dan agamanya. Kita kena menganggap begitu. Dan Allah menyembunyikan keredaannya dalam amal kebajikan. Ini penting juga. Sebab mengapa Allah kalau kita tahulah amal kita ni terima, mungkin kita dah berhenti dah. Kita tunggu pula. Kita tunggu, letih lah. Tadi pun Allah dah terima dah. Sebab itu Allah menyembunyikan keredaannya di dalam amal-amal kebajikan kita, supaya manusia ini sentiasa berusaha melakukan ketaatan, sentiasa islahkan diri dia, sentiasa memotivasikan diri dia untuk belajar dan terus belajar, meningkatkan lagi peribadatan dia, kualiti ibadah dia itu sendiri. Dan Allah juga menyembunyikan kemurkaannya ke atas siapa-siapa yang melakukan maksiat, agar maksiat itu dapat dijauhi. Sebab itu Allahu Akbar, kalau kita, ini rahmat Allah, kita buat maksiat, banyak kita buat maksiat, Allahu Akbar, Allah masih lindung kita, bahkan Allah tutup aib kita. Bayangkan kalau Allah boleh buka aja aib kita ini dalam kita melakukan kemaksiatan, Masya Allah, tabarakah. Bagaimana kita nak berhadapan dengan manusia? Kita tak mampu. Sebab itu rahmat Allah. Sebab itu Allah menyembunyikan yakni kemurkaannya ke atas maksiat yang kita lakukan, supaya kamu dapat memikirkan Allah dengan belas kasihan, dengan rahmatnya. Walaupun kita dah salah, kita tetap mendapat rahmat Allah. Allah tidak bukakan aib kita dengan harapan kita dapat memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik selepas daripada itu. Baik, yang seterusnya, bagi ada orang tanya, bagi orang yang macam saya, kurang ilmu Ustaz, kurang amal, saya serba kurang lah, maknanya ada tak tip cara saya nak dapatkan Lailatul Qadar? Sebenarnya caranya mudah saja. Beribadatlah sekadar kemampuan apa yang kita mampu daripada awal Ramadan sampailah malam terakhir. InsyaAllah istiqamah anda itu, insyaAllah akan ada satu malam yang bernama Lailatul Qadar yang menjamah anda, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. So supaya kita ni tak adalah kata orang, yalah fikir orang lain ibadah, tengok imam baca Quran sedap, tengok orang tadarus baca laju, kan, Masya Allah. Kita tengok macam-macam ibadah orang lain ni, kan, kita cemburu dan kita tak mampu. Tak apa, jangan sugul, jangan susah hati. Allah Maha Kaya, Allah Maha Adil. Kita mungkin dulu kita terlepas pandang, sekarang kita nak jadi orang baik. Dalam bulan Ramadan pula, rahmat bulan Ramadan ni, kita istiqamah je tiap-tiap malam. Mudah-mudahan Allah campakkan Lailatul Qadar itu kepada kita. Walaupun sedikit amal kita, tapi dia punya gandaan tu 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Baik, ada satu benda lagi yang kita terlepas pandang. Barang siapa yang solat Isyak berjemaah, Nabi SAW ada menyatakan di sini. Ini petik sama-sama insya-Allah, ya. Dalam satu tafsir Al-Qurtubi, Nabi SAW bersabda, "Man shalla salatal maghribi wal isya'i al-akhirati min lailatil qadri fi jama'ah faqad akhadha bihazzihi min lailatul qadr." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang solat maghrib dan isyak pada Lailatul Qadar secara berjemaah, kalaulah malam itu malam Lailatul Qadar ditentukan oleh Allah, dan kita pula ketika itu sedang solat maghrib berjemaah, solat isyak berjemaah, maka dia telah mengambil bahagiannya daripada Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Penting sekali ni hadis ni. Maknanya berjemaah lah tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan mana tahu bertepatan dengan malam itu Lailatul Qadar, kita mendapat malam yang lebih baik, pahalanya gandaannya 83 tahun
4 bulan. Subhanallah. Sebab itu orang yang begitu mungkin dapat. Orang yang solat tarawih mungkin dapat. Orang yang tadarus Al-Quran mungkin dapat. Orang yang bangun malam untuk bertahajud, yakni qiyamul lail, yang buat solat sunat hajat, istikharah, solat sunat taubat, solat tahajud, witir dan sebagainya, ini semua kebarangkalian akan mendapat, yakni kehebatan malam Lailatul Qadar. Orang yang bersahur di akhir malam pun dapat juga. Orang yang solat subuh berjemaah pun dapat juga. Dan orang yang menghindari perkara-perkara yang lara, makna kata ini antara hin-hin orang yang bakal mendapat malam Lailatul Qadar. Jadi insya-Allah pada soalan yang seterusnya orang bertanya lagi, berdasarkan pengalaman orang yang telah mendapatnya, ada tak tanda-tanda Lailatul Qadar itu? Ada orang bertanya. Memanglah adalah beberapa orang yang menceritakan alamat-alamatnya. Itu yang saya ceritakan tadi. Ada pokok tunduk bersujud, ada yang air yang masin, ada air yang jadi beku, ada air masin jadi tawar, ada cuaca pada pagi selepas Lailatul Qadar agak redup dan sebagainya. Dan sebagaimana disebutkan bahawasanya ini semua adalah sekadar alamat yang subjektif. Manusia boleh berbeza pendapat tentang isu ini. Contoh, cahaya yang matahari agak redup pada pagi tersebut. Mungkin orang lain menyatakan bahawa cuaca kemarin lagi redup daripada pagi tadi. Contoh begitu. Sebab itu yang penting, ingat ya, dalam ibadat ni ada yang kata-kata ulama menyatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Masya Allah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah aja. InsyaAllah mudah-mudahan dapatlah karamahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung sikit lagi. Orang kata pada Lailatul Qadar itu ada doa yang perlu dibaca. Boleh tak tolong jelaskan? Masya Allah. Aisyah sendiri menyatakan bertemu dengan Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, seandainya lah aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah doa yang patut aku panjatkan kepada Allah? Maka Nabi SAW menyatakan bahawasanya, bacalah, mintalah, yakni pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Saya ulang lagi sekali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau suka akan kemaafan, maka ampunkanlah aku. Ini doa ni kena baca tiap-tiap malam bro sis. Baca tiap-tiap malam. Mana tahu kita dapat menempuh malam Lailatul Qadar, kena pula malam lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Subhanallah. Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin.